Salam sejahtera. Yang ini harap dapatlah kepada walaun-walaun. Kalau betullah Anwar Ibrahim masuk campur kes mahkamah seperti yang diratib oleh pembangkang, seperti yang diratib oleh pembenci Anwar Ibrahim, maka jangan mimpilah jangan mimpilah abah kau Muhyiddin Yassin boleh tengok cucu. Kalau betul Anwar masuk campur kes mahkamah, jangan mimpilah tengok cucu, kata tulisan ini di Harapan Daily. Semalam, Mahkamah Session membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara bagi membolehkannya menghadiri majlis graduasi cucu di United Kingdom. Wow, hebat juga kan cucu bergraduasi di United Kingdom. Ini cucu mana satu nih? Anak kepada menantu yang masih lagi tak muncul-muncul tu kah? Anak menantu Muhyiddin yang melarikan diri itu kah? Tak tahulah. Ini bukan kali pertama Muhyiddin diberi kebenaran mendapatkan pasportnya. Kerana awal Februari tahun ini, beliau juga dibenarkan mendapat pasport sementara untuk menghadiri perasmian restoran rakannya di Bangkok, Thailand. Susulan itu, seorang pemerhati politik, Norman Rizwan, berpendapat dua situasi itu menunjukkan Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah mencampuri urusan mahkamah. Ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad katanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pergi berubat pun tidak dibenarkan. Kata beliau, jika Anwar seperti Mahathir yang mencampuri urusan mahkamah, jangan mimpi Muhyiddin dapat melihat graduasi cucunya di London dan pasti tiada pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Zaman Mahathir, Anwar nak pergi berubat pun tak boleh. Malah Mahathir kata Anwar menipu. Begitu jahat ketika zaman rejim Mahathir. Walaupun kita tahu Anwar terus dibelasa sehingga pengsan oleh Ketua Polis Negara ketika itu. Ramai yang tidak percaya Anwar tidak masuk campur urusan mahkamah, sehingga mengatakan keputusan menghamar terhadap Zahid adalah campur tangan daripada Anwar, sedangkan Zahid bebas 40 tuduhan itu di zaman Ismail Sabri Yaakob. Anwar dari dulu beritahu perlunya reformasi pengasingan kuasa ini. Ini telah dilakukan olehnya sebenarnya. Jika Anwar masuk campur, jangan mimpi ada pilihan raya di Nenggiri. Jangan mimpilah Muhyiddin setakat nak lihat cucu di luar negara dibenarkan berbuat demikian, ulasnya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan yang hebat ini, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh netizen bahawa Anwar Ibrahim tidak perlu campur tangan dalam mana-mana kes mahkamah dan sebenarnya tak pernah campur tangan pun kes mahkamah. Kerana buktinya sudah 2 kali Muhyiddin mahu dapatkan pasport beliau walaupun tidak dibenarkan oleh mahkamah, tetapi oleh kerana tiada campur tangan daripada mana-mana pihak, maka Muhyiddin boleh dapat pasportnya walaupun sebenarnya itu sangat kritikal dan bahaya. Kali ini dia nak lihat graduasi pula. Graduasi pun dibagi juga. Harap-harap taklah pula melarikan diri ya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Wow, ini isu paling panas hari ini. 2 ahli lembaga MPN, yaitu Majlis Profesor Negara, salah guna dana biaya 2 syarikat bersendirian. Wow, ini penemuan laporan Ketua Audit Negara yang paling panas dan luar biasa. Siapa 2 ahli lembaga ini? Adakah mereka akan bakal didakwa? Laporan Ketua Audit Negara LKN 2 dalam bilangan 2 2024 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini mendedahkan berlaku penyalahgunaan dana Majlis Profesor Negara MPN
melibatkan 2 ahli lembaga pemegang amanahnya. Majlis Profesi Negara MPN sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan SBMJ yang dikawal selia Jabatan Perdana Menteri didapati membiayai operasi 2 syarikat persendirian berjumlah RM373,516. Wow. Nak menjadi pertanyaan ini ialah bila kes ini berlaku, siapa Perdana Menterinya, kerana ini di bawah kawal selia Jabatan Perdana Menteri, dan paling penting ialah siapa 2 orang yang dimaksudkan ini, ahli lembaga ini, dan syarikat persendirian siapa yang menerimanya. Wah, ini memang sakau tahap gaban. Malah ia mewujudkan konflik kepentingan apabila 2 ahli lembaga pemegang amanah LPA tidak mengisytiharkan kepentingannya sebagai pemilik saham kepada 2 syarikat terbabit selaras Akta 777, Akta Syarikat tahun 2016. Laporan LKN menyebut pembayaran allowance tetap pengerusi dan timbalan pengerusi MPN berjumlah 207,000 juga dibuat tanpa kelulusan menteri yang dipertanggungjawabkan. Wow, ini paling panas. Macam mana allowance tetap pengerusi dan timbalan pengerusi MPN ini yang berjumlah 207,000 ini dapat kelulusan tanpa kelulusan menteri yang dipertanggungjawabkan. Pada 29 Mei 2019, Kerajaan Pakatan Harapan PH di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan badan pemikir terbabit dari Jabatan Perdana Menteri. Bagaimanapun, pada 8 November 2021, kerajaan mengumumkan MPN kembali diiktiraf sebagai agensi di bawah JPM. Turut dikesan, terdapat pembayaran dibuat tanpa kelulusan ahli lembaga pemegang amanah, iaitu membabitkan honorium fellow penyelidik berjumlah RM399,000 Malaysia, pemasangan lift dan pengubahsuaian pejabat berjumlah RM82,500, penyelarasan gaji pengurusan tertinggi berjumlah RM62,500, serta pembayaran allowance tetap Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif berjumlah RM66,000. LKN turut menemui pengurusan geran yang tidak cekap membabitkan pengiktirafan geran tertunda sebagai hasil berjumlah 2.43 juta tanpa dokumen sokongan sebanyak 0.92 juta ringgit dibelanjakan tidak mengikut tujuan geran diluluskan, serta sejumlah 475,000 diperuntukkan tidak digunakan. Pembayaran kad kredit korporat berjumlah RM98,076 dan wang pendahuluan berjumlah RM20,000 turut dibuat tanpa dokumen sokongan. Wow, ini betul-betul hebat. Penemuan dan laporan lembaga LKN ini, laporan Ketua Audit Negara ini memang betul-betul mengejutkan kita semua. Bayangkan 2 orang ahli lembaga MPN salah guna dana biaya 2 syarikat persendirian. Yang menjadi persoalan ialah pada zaman apa, dan akhirnya sudah terjawab tadi, yaitu pada 29 Mei 2019, Pakatan Harapan di bawah pentadbiran Tun Mahathir mengeluarkan badan pemikir terbabit dari JPM. Maknanya, Majlis Profesi Negara dikeluarkan daripada Jabatan Perdana Menteri tahun 2019, tetapi pada 8 November 2021, kerajaan pula mengumumkan MPN kembali diiktiraf sebagai agensi di bawah JPM. Jadi, siapakah kerajaan pada waktu 8 November 2021 itu?
Adakah itu petanda dan cluenya? Wow, Anda boleh jawablah. Coba siasat. Coba siasat siapa kerajaan, siapa Perdana Menteri pada 8 November 2021 itu. Turut dikesan terdapat pembayaran dibuat tanpa kelulusan ahli lembaga pemegang amanah, iaitu membagikan honorium fellow penyelidik berjumlah 399,000, pemasangan lift dan pengubahsawaian pejabat berjumlah RM82,500. Wow, ini hebat. Penyelarasan gaji pengurusan tertinggi berjumlah RM62,500, serta pembayaran allowance tetap Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif berjumlah RM65,000. Ini memang luar biasa, dan yang paling luar biasa ialah pembayaran kan kredit korporat berjumlah RM98,076 dan wang pendahuluan berjumlah RM20,000 turut dibuat tanpa dokumen sokongan. Beraninya mereka buat begini kan? Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ini kali Sanusi kena lagi. Dok cari mana The Greater Kedah ni? Ingatkan top 5. Kemarin Selangor merekodkan kejayaan baharu apabila mencipta sejarah, menyumbang sebanyak 25.9% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi tahun 2023. Susulan itu, seorang TikTokers, Harun Shah 1991, mempersoalkan di mana Kedah ketika Selangor melakar kejayaan dalam KDNK. Kerana selama ini banyak kali Sanusi mengejek Menteri Besar Selangor. Antaranya ejekan tak cukup inci. Tapi sekarang ini tak apalah. Walaupun selalu diejek, Selangor jauh meninggalkan Kedah. Di mana Sanusi? Tahniah aku ucapkan kepada negeri Selangor sebab kekal menjadi penyumbang utama KDNK di Malaysia, kata TikToker itu. Malah Selangor menjadi negeri pertama dalam sejarah jana lebih 400 bilion ringgit dalam setahun. Ini betul-betul mantul, mantap betul. Diikuti dengan Kuala Lumpur, Johor dan Sarawak. Aku dok cari, katanya. Aku dok cari mana The Greater Kedah ni, merujuk Sanusi Maknur. Sembang kemain lagi. Sangat ingatkan top 5. Rupa-rupanya entah top berapa. Rupa-rupanya duduk tangga ke-6 tercorot, katanya di TikTok. Ingatkan top 5. Rupa-rupanya duduk tangga ke-6 tercorot. Semalam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyifatkan kerajaan perpaduan di negeri berkenan berada di landasan tepat untuk mengemudi negeri ke puncak kegemilangan. Beliau berkata, peningkatan sumbangan KDNK nilai aktiviti ekonomi mencecah 400 bilion ringgit dan saiz ekonomi yang meningkat adalah bukti kerajaan negeri berada di landasan yang betul, kata beliau lagi. Alhamdulillah, Selangor terus mencatat kejayaan demi kejayaan, ujar pengerusi PH negeri itu. Saudara, soalan sekali lagi, di mana Sanusi? Nak tutup muka pun agak-agak malulah Sanusi macam ni kan. Orang yang dia selalu kecam, orang yang dia pernah ejek, akhirnya jauh meninggalkan beliau dengan merekodkan top 1 Selangor sebagai top penyumbang kepada KDNK negara. Selangor telah menyumbang dengan luar biasa. Namun yang menghairankan, The Greater Kedah, iaitu Sanusi, kedudukannya duduk tangga ke-6 tercorot. Apa sudah jadi ni kepada Panglima Perang Perikatan Nasional ni? The Greater Kedah konon, tapi di tangga ke-6 tercorot, kata TikToker ini. Aku duk cari puas, tapi entahlah, bukan top 5 pun, kata TikToker itu lagi.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, Rafizi sekolahkan lagi Tun Mahathir Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Kali ini kata Rafizi, ikut lagi jargon, banyak-banyak. Kandah kena, kata Rafizi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyelar sikap pemimpin dan penyokong pembangkang yang berterusan membangkitkan polemik berkaitan isu pelaburan BlackRock. Timbalan Presiden PKR yang juga pengarah pilihan raya parti itu berkata, banyak jargon yang keluar dari Perikatan Nasional mengenai BlackRock. Walaupun ratib jargon-jargon ini, cuma yang tidak diberitahu ialah hubungan PAS dan Perikatan Nasional dengan BlackRock ini. Nak tahu? Jom aku bacakan kepada anda semua. Nak tahu? Jangan panas, tapi tonton saya dedah bukti kaitan Perikatan Nasional PAS dengan BlackRock. Ikut lagi jargon banyak-banyak, kandah kena katanya menerusi platform X hari ini. Beliau turut menyertakan sedutan ceramahnya pada kempen pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap yang menekankan tentang kaitan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan BlackRock. Siapa yang bermesuarat mempelawa pelaburan daripada BlackRock ke Malaysia ini? Siapa dia? Mahathir pada November 2018, kata Rafizi. Tak percaya? Pergi ke Facebook Mahathir. Keluar gambar dia di London pada November 2018 membentangkan potensi pelaburan di Malaysia kepada pengurus-pengurus aset dan dana dunia. Salah satunya ialah BlackRock. Pada masa siapa wang KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, diberikan kepada BlackRock untuk diuruskan? Jawapannya mudah, zaman Muhyiddin. Perkara ini telah berlaku mula zaman dia, zaman pentadbiran dia. Tiada pula masalah, fatwanya lain pula. Zaman orang lain, fatwanya lain. Bidas Rafizi lagi. Untuk rekod pada tahun 2021, Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan kepada BlackRock untuk menguruskan dana khas KWSP berjumlah 600 juta ringgit. Wow, banyaknya. Sehubungan itu, Rafizi mengingatkan tentang peranan Mahathir sebagai penasihat ekonomi kepada 4 negeri dikuasai Perikatan Nasional, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Beliau mempersoal di mana peranan Menteri Besar 4 negeri berkenaan, terutama Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dengan dalam menegur Mahathir. Mana Sanusi? Bukankah kamu hebat dan berani? Sultan pun kamu boleh maki. Takkanlah Mahathir kau tak boleh tegur, kata Rafizi lagi. Tun yang dulu mula jumpa dengan BlackRock tahun 2018, satu ayat pun tak keluar dari Menteri Besar Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Namun, setiap hari di Parlimen, bakar emosi rakyat, selar Rafizi lagi. Pembangkang dilihat terdesak memainkan isu BlackRock bagi membangkitkan kebencian rakyat terhadap kerajaan Madani sehingga tergamak berhujah di Parlimen hanya berdasarkan surat layang. Ahli Parlimen Macang dari Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, dia mendapat surat layang yang kononnya mendedahkan dalang di sebalik keputusan penjualan sebahagian saham Malaysia Airport Holding Berhad MHB kepada BlackRock. Wow, dah terdesak sangat nak meratib, dah terdesak sangat nak memainkan isu BlackRock, sampai sanggup pula menggunakan isu fakta surat layang di Parlimen. Ini satu kegilaan yang tahap gaban lah kan. Bagaimana seorang ahli Parlimen sanggup menjadikan bahan surat layang itu
sebagai fakta, sebagai satu hujah di parlimen. Ini betul-betul tak boleh pakai punyalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Dan akhirnya kita tahu siapa itu jargon. Salam sejahtera. Akhirnya Noh Omar berpelukan dengan parti yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir. Sewaktu Noh Omar masih di dalam kerajaan, dalam UMNO, Anda masih ingat beberapa kenyataan Noh Omar yang memang pedas. Lebih-lebih lagi ada yang mengaitkan dengan Tun Mahathir. Tapi kali ini Noh Omar akhirnya sah menyertai parti yang dulunya dibina Mahathir. Tan Sri Noh Omar akhirnya hari ini mengumumkan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dulunya dibina oleh Tun Dr. Mahathir. Bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor itu berkata, dia memohon untuk menyertai Bersatu secara dalam talian semalam dengan mengisi borang dan terus diterima. Tiada siapa yang tahu. Kemudian saya terus dapat sijil menjadi ahli Bersatu. Jelasnya menerusi rakaman video yang dikongsikan hari ini. Persoalannya ialah netizen mula mengagak-agak. Adakah tujuan Noh Omar masuk dalam Bersatu ini hanya semata-mata untuk bertanding pilihan raya akan datang? Kerana untuk menjadi calon perlu ada parti. Jadi, adakah tujuan Noh Omar nak masuk semula bertanding mengikut Parti Bersatu? Adakah beliau benar-benar setia atau sekadar mahu menang pilihan raya? Itu yang dipersoalkan oleh netizen. Menurut rakaman video yang dikongsikan hari ini, Noh berkata, keputusan drastik tersebut dibuat selepas kecewa dan sedih dengan nasib menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak berjaya mencabar titah addendum di mahkamah. Semalam, Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu untuk memulakan semakan kehakiman terhadap kerajaan untuk memaksa penzahiran titah addendum dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu membolehkannya menjalani tahanan di rumah. Apabila rakaman video dikongsikan oleh Noh Omar, dia kata dia buat keputusan itu kerana kecewa dan sedih dengan nasib menimpa Datuk Seri Najib yang gagal mencabar titah addendum di mahkamah, tidak berjaya mencabar titah addendum di mahkamah. Menjadi persoalan terus ialah apakah Noh Omar akan berjuang untuk Najib melalui Parti Bersatu pula? Itu yang paling kita terkejutlah kan. Adakah dia akan membawa isu agendanya di Parti Bersatu pula? Huru haralah Parti Bersatu kali ini kalau tiba-tiba pula dia pula nak perjuangkan Najib bersama Parti Bersatu. Memang huru hara punyalah. Mungkin juga ada niat untuk menarik sokongan UMNO, akar umbi UMNO supaya menyokong beliau dan membawa menarik kepada Parti Bersatu. Saya fikir itu akan menghuru-harakan Parti Bersatu itu sendiri. Mengulas lanjut, Noh yang juga pernah selama 27 tahun menjadi ahli Parlimen Tanjung Karang berkata, keputusan untuk menyertai Parti Bersatu agak berat. Dia nak bertanding Tanjung Karang lah ni kan. Menurutnya dia mengambil masa lebih setengah tahun baru berbuat demikian kerana mengingati pesanan Najib yang ditemuinya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini. Saya masih ingat pesanan beliau kepada saya. Noh, you kena sabar, jangan masuk mana-mana parti, katanya. Sekarang dah masuk Parti Bersatu, nak perjuang Najib melalui Parti Bersatu ke? Kalau itu yang berlaku, huru haralah Parti Bersatu. Bertenang dan bersabar, insyaAllah perjuangan kita akan berjaya. Saya menghormati dan mematuhi pandangan serta arahan daripada beliau, kata Noh Omar. Sebab itu, saya tidak memasuki mana-mana parti politik sebelum ini, kata Noh yang dipecat UMNO tahun lalu kerana melanggar disiplin parti pada pilihan raya umum ke-15. Itulah dia cerita tentang Noh Omar yang kini
mengikuti parti yang dulunya dibina oleh Mahathir, dan alasan dia menyertai itu paling mengejutkan kita. Karena alasannya ialah apabila dia kecewa dan sedih nasib menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak berjaya mencabar titah edendum di mahkamah, maka dia pun buat keputusan drastik. Ada netizen kata itu alasan saja. Sekian dulu, jumpa lagi.